Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video pembintangan ini adalah untuk memenuhi kursus pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Tajuk yang akan kami bentangkan dalam tugasan ini adalah pengukuran dan penilaian tahap emosi pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Adani Izlin, Ain Najwa, Aman Uman, Nura Atira dan Aina Syakira. Berikut adalah merupakan komponen-komponen yang akan dikupaskan dan dibentangkan oleh kumpulan kami. Assalamualaikum, saya Aman Uman bin Muhammad Fatimi akan memulakan pembentangan dengan menerangkan definisi isu tahap emosi pelajar dalam aktiviti kurikulum secara lebih jelas dan terperinci. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu pengukuran, proses mendapatkan penerangan berangka mengenai tahap pencapaian dalam suatu kemahiran. Yang kedua, penilaian, proses yang melibatkan pengumpulan, analisis dan interpretasi keterangan tentang setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran. Yang ketiga ialah tahap ini ialah kemampuan seseorang atau peringkat yang dicapai mengenai sesuatu perkara. Yang keempat iaitu kokurikulum, merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan di luar bilik darjah. Okay, kita pergi kepada emosi. Emosi itu satu ekspresi perasaan atau naluri seseorang, seperti sayang, gembira, malu, sedih, takut dan sebagainya yang dialami oleh seseorang. Okay, tahap pelajar dalam aktiviti kurikulum ini perlu dititikberatkan bagi melahirkan individu yang berkemahiran tinggi dan bersifat menyeluruh. Kita pergi ke pada slide seterusnya. Saya akan menceritakan berkenaan teori berkaitan tahap emosi dalam aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum dilihat sebagai satu medium pembentukan kemahiran insaniah di institusi pengajian tinggi dan merupakan pelengkap ke arah pendidikan holistik, bukan hanya dari segi pengembangan dan peningkatan kemahiran sosial, berfikiran terbuka, bersifat kepimpinan dan disiplin. Aktiviti kokurikulum ini dapat memupuk nilai-nilai positif dalam diri mereka melalui penglibatan aktiviti fizikal luar untuk pembentukan sahsiah, mengisi masa lapang, pengetahuan berfaedah, menimba pengalaman dan mengelakkan diri dari terjebak dalam masalah gejala sosial. Aktiviti kokurikulum ini diberi penekanan sama ada di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi yang secara tidak langsung melahirkan pelajaran yang seimbang dalam pelbagai aspek untuk membina kekuatan jasmani, menguatkan mental, membantu meningkatkan intelek, seterusnya kepada kemantapan rohani dan dalam menerapkan nilai nurani. Kajian-kajian lepas menyokong kegiatan aktiviti kurikulum ni memberi impak yang besar kepada para pelajar dengan berupayaan untuk melatih emosi dan mental pelajar sentiasa dalam keadaan stabil. Okey, sebelum kita pergi ke slide seterusnya, pada pendapat saya pembangunan emosi dalam pelibatan aktiviti kurikulum ni dapat dibina dengan menyertai aktiviti yang dianjurkan mengikut kelab, persatuan serta sukan secara aktif. Okey, dengan ini secara tidak langsung memberi solusi kepada pelajar untuk bergiat secara sihat dalam aktiviti di luar bilik darjah. Slide seterusnya iaitu persoalan kajian, mana ada 4 persoalan. Pertama, adakah pelaksanaan aktiviti kokurikulum menegakkan aspek pembangunan emosi para pelajar? Persoalan kedua, adakah aktiviti kokurikulum berupaya menstabilkan emosi para pelajar? Soalan ketiga, apakah kesan atau implikasi kepada emosi dan mental pelajar setelah melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum? Dan persoalan yang keempat, aktiviti-aktiviti kokurikulum yang bagaimana dapat membentuk nilai-nilai positif termasuk pembentukan emosi dan jasmani para pelajar. Seterusnya, saya akan menyambungkan pembintangan ini dengan membentangkan isu yang berkaitan dengan tajuk kami. So basically ini adalah merupakan satu artikel daripada website harian Metro, di mana tajuknya adalah emosi atlet terganggu. Penulis artikel ini adalah merupakan Mary Victoria Das, di mana artikel ini disiarkan pada 29 Disember tahun 2017. Dalam artikel ini menunjukkan bahawa emosi atlet
olahraga terganggu apabila jurulatih mereka terpaksa menjalani rawatan di unit rawatan rapi di Hospital Sultanah Aminah. So, apa yang saya dapati dalam isu emosi ini adalah apabila kita mempunyai masalah di persekitaran kita, so emosi kita akan terganggu. Sebagai contoh, atlet olahraga ni lah, dia akan rasa terganggu, dia berasa terganggu apabila ketiadaan jurulatih mereka untuk melatih mereka. So, dalam artikel yang kedua pula, yang bertajuk Asuh Pelajar Urus Emosi Celik Akal, yang ditulis oleh Dr. Sarifah Nur Hanum Said Sahuri. So, dalam artikel ini, dia menunjukkan bahawa terdapat emosi pelajar lepasan SPM yang meraihkan peperiksaan mereka dengan perkara yang tidak berfaedah. So, basically, perkara ini berkaitan dengan isu. So, dalam artikel ini, Dr. Sarifah Nur Hanum memberi penerangan tentang peranan-peranan utama dalam mengatasi permasalahan ini. So, dalam artikel ini, Dr. Sarifah menekankan bahawa ibu bapa perlu memainkan peranan penting supaya emosi para pelajar, emosi anak mereka tidak terganggu dan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Justru itu kami memilih tajuk ini adalah untuk mengukur tahap emosi pelajar dalam aktiviti kurikulum. So, bentangan seterusnya adalah merupakan cadangan pelaksanaan pengukuran dan penilaian emosi pelajar dalam aktiviti kurikulum. Terdapat 2 kaedah yang boleh dilakukan untuk mengukur tahap emosi pelajar ini. Antaranya adalah kaedah pemerhatian dan kaedah temu bual, di mana kaedah pemerhatian ini merupakan satu kaedah untuk mengukur satu pemboleh ubah penyelidikan, di mana dalam tajuk kami ini pemboleh ubahnya adalah emosi. So, basically dalam kaedah pemerhatian ni, penyelidik boleh mengamati emosi pelajar sepanjang pelaksanaan aktiviti yang dilakukan. Sebagai contoh, aktiviti ceramah, aktiviti muhasabah diri dan aktiviti lain yang melibatkan emosi mereka. Manakala kalau kaedah temu bual pula, ia melibatkan perbualan antara penyelidik dengan subjek yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. So, kaedah temu bual ni, dia boleh mendapatkan data daripada pemerhatian itu untuk memperlengkapkan dan memperkukuhkan lagi isu yang berkaitan. Dan so, elemen emosi ni tak tetap bagi seseorang. So, kaedah temu bual membolehkan penyelidik mengumpul maklumat dengan lebih senang dan mudah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan pembangunan emosi dalam aktiviti kurikulum. Seperti yang kita tahu, aktiviti kurikulum ini adalah merupakan salah satu aktiviti untuk pembangunan emosi para pelajar. So, kepentingan yang pertama adalah menghasilkan pelajar yang beretika dan berkemahiran dalam pelbagai aspek menempuh kehidupan realiti, di mana aktiviti kurikulum ini adalah merupakan aktiviti yang memberi persediaan kepada para pelajar untuk menempuh hari yang akan datang. So, yang kedua adalah mengelakkan timbul kepelbagaian masalah di alam pekerjaan serta pembentukan masyarakat yang tidak bermoral. Sebagai contoh, pekerja yang tidak amanah, jurutera yang mengambil rasuah. So, melalui aktiviti kurikulum ini, kita dapat mengelakkan isu-isu itu berlaku. Yang ketiga, bijak mengawal situasi dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik tanpa dikawal oleh perasaan dan emosi sendiri. Dan yang terakhir, pembentukan moral insan yang seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Saya teruskan pembentangan dengan permasalahan dalam mengukur elemen emosi pelajar. So, permasalahan pertama adalah elemen emosi bersifat intangible dan kompleks. So, bila mana elemen emosi ini bersifat kompleks, ia membuatkan agak sukar untuk penyelidik menterjemahkan emosi itu dalam satu kelompok atau kelas mengikut tahap. Yang kedua, tiada instrumen pengukuran yang tetap dan tepat. Dan yang ketiga, bilangan pelajar yang ramai untuk membuat pengukuran, di mana
Kalau terlalu ramai pelajar, ia agak sukar untuk mengukur secara keseluruhan. Yang keempat, kepelbagaian latar belakang pihak berkaitan. Yang kelima, mempunyai pelbagai karakter, personaliti dan latar belakang. Dan akhir sekali, kurang penekanan terhadap aspek bangunan emosi dalam aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi yang berkenaan. Baik, kita lihat pula kepada kebaikan aktiviti kurikulum kepada emosi pelajar. Seterusnya kita akan pergi kepada faktor emosi dalam kalangan pelajar. Faktor yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat kini. Ia dapat dikaitkan dengan masalah ekonomi, sosial, kerjaya dan kesihatan. Faktor yang kedua pula adalah peningkatan kadar jenayah. Apabila tahap kecerdasan emosi menurun, ia menjadi salah satu faktor tercetusnya jenayah seperti pengambilan dadah, keganasan iaitu seperti pembulian serta kemurungan. Baik, kita lihat pula kepada faktor yang ketiga iaitu masalah tekanan hidup yang sukar dikawal. Kes cubaan bunuh diri dalam kalangan wanita, lari rumah, pembunuhan serta ragut berpunca daripada tekanan yang dihadapi individu ataupun remaja yang gagal mengawal emosinya. Seterusnya, faktor yang keempat adalah tekanan yang dihadapi remaja atau dewasa sepanjang kehidupan. Tekanan yang berlaku dari zaman kanak-kanak ke zaman remaja atau dewasa di mana mereka mengalami perubahan daripada segi mental, fizikal dan emosi. Yang terakhir sekali, berlaku perubahan peranan dan tanggungjawab. Peranan seorang individu berlainan mengikut situasi di mana berlainan dari sudut peranan ketika berada di rumah dan juga peranan ketika berada bersama rakan apabila berada di sekolah dan ketika di institusi pengajian. Baik, kita lihat pula kepada kebaikan aktiviti kurikulum kepada emosi pelajar. Kebaikan yang pertama, mengarah dan meningkatkan emosi yang positif. Yang kedua, mengurangkan risiko tekanan dan kebimbangan. Depression atau anxiety dalam kalangan remaja semakin meningkat. Dengan pelibatan dalam aktiviti kurikulum, ianya dapat membantu mereka mengatasi tekanan yang dihadapi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan konsentrasi pelajar. Yang keempat, melatih membentuk emosi dan mental yang lebih positif. Yang kelima pula, meningkatkan prestasi akademik pelajar. Dengan aktiviti fizikal yang dilakukan, sedikit sebanyak menyumbang kepada kecerdasan minda, seterusnya meningkatkan lagi daya pemikiran yang lebih optimum. Dan yang terakhir, membuka ruang kepada pelajar dalam membina keterampilan diri. Penlibatan remaja ataupun pelajar dalam aktiviti kurikulum seperti sukan, kesenian, berpersatuan membuka ruang kepada pelajar membina keterampilan diri. Ianya dapat meningkatkan semangat kerja berkumpulan, yakin diri dan berupaya menangani masalah dalam situasi mencabar. Iaitu cadangan penyelesaian isu emosi dalam aktiviti kurikulum. Terdapat 6 cadangan penyelesaian untuk membantu pelajar dari segi emosi yang dialami semasa menjalankan aktiviti kurikulum. Yang pertama adalah pihak berkenaan ataupun pihak sekolah haruslah menyediakan aktiviti promosi kesihatan mental dengan menyediakan lebih ramai kaunselor yang terlatih. Yang kedua ialah memperbanyakkan aktiviti bersukan dan riadah bagi membantu menangani masalah gangguan emosi pelajar, gangguan emosi yang dialami oleh pelajar. Yang ketiga ialah memperbanyakkan kaunselor yang terlatih dengan kemahiran yang tertentu untuk membantu pelajar-pelajar dengan baik. Yang keempat ialah mempelajari kemampuan baharu supaya dapat membangkitkan kepercayaan diri sendiri, sama ada di dalam diri pelajar ataupun diri kaunselor tersebut. Yang kelima ialah perbincangan antara kumpulan
sebaik mungkin dapat berkongsi pengalaman emosi supaya mereka yang mengalami emosi ataupun tekanan tidak terlalu memikul banyak beban di dalam diri mereka. Yang keenam iaitu akhir sekali, iaitu sebagai seorang pelajar haruslah sentiasa giat menyertai aktiviti kokurikulum, di mana ianya dapat membuat pelajar itu mampu untuk memberi komitmen dalam jangka masa yang panjang terhadap sesuatu aktiviti tersebut. Saya akan membentangkan cadangan kajian. Kajian yang dipilih bertajuk Kesan Progresif Masa Relaxation ke atas tekanan emosi dalam kalangan pemain bola jaring berumur 10 dan 11 tahun. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan latihan kemahiran psikologi progresif masa relaxation PMR ke atas tekanan emosi dalam kalangan pemain bola jaring berumur 10 dan 11 tahun. Tekanan emosi merupakan salah satu istilah yang biasa dalam sukan yang digunakan oleh atlet, jurulatih, penonton dan juga media. Dua aspek psikologi yang perlu ada dalam atlet ialah kekuatan mental dan persediaan bertanding. Dua aspek ini sangat penting untuk mencapai tahap prestasi yang diharapkan oleh atlet. Seterusnya, kekuatan adalah aspek penting yang akan membawa kepada pencapaian dalam prestasi pelajar. Seterusnya, latihan PMR yang digunakan sebagai intervensi terapatik untuk jangka masa pendek adalah berkesan dalam memanipulasikan emosi yang memuncak, mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan prestasi dalam kalangan kanak-kanak di India. Ini adalah kajian yang terdahulu. Seterusnya, instrumen kajian. Pengkaji menggunakan skrip progresif masa relaxation PMR untuk kegunaan sebagai intervensi terhadap kumpulan rawatan yang berdurasi selama 30 minit. Skrip ini digunakan dan disampaikan dengan nada yang perlahan, jelas dan juga ringkas untuk difahami. Borang Depression Anxiety Stress Scale pula pengkaji menterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan telah mendapat kesahan. Borang ini digunakan untuk mengukur tahap kemurungan, kebimbangan dan tahap stres. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan perubahan skor min dalam ketiga-tiga ujian yang terkandung dalam Depression Anxiety Stress Scale 21. Latihan relaksasi PMR yang dilaksanakan telah menjadi penyebab kepada perubahan skor min antara kumpulan PMR dan kawalan. Seterusnya, hasil daripada skor saringan ujian kebimbangan dalam Depression Anxiety Stress Scale 21 menunjukkan bahawa kebimbangan menjadi penyumbang utama kepada tekanan emosi yang berlaku dalam kalangan pemain bola jaring yang berumur 10 dan 11 tahun. Okey, di sini saya sambung untuk tugasan terakhir, iaitu rumusan. Okey, tidak dapat dinafikan lagi bahawa dengan adanya program-program kokurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi mampu berupaya membentuk dan mengembangkan domain kemahiran sosial efektif dan psikomotor pelajar. Lantaran itu, aktiviti kokurikulum kini diyakini dapat mengimbangi perkembangan jasmani, rohani, emosi dan intelek atau lebih dikenali iaitu JERI. Maka salah satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah kaedah pengukuran dan penilaian di dalam aktiviti kokurikulum.
Jadi, kegiatan kekurikulum di sekolah ini dapat membantu meningkatkan kepribadian keseluruhan murid. Jadi, oleh itu, kepentingan aktiviti kekurikulum tidak dapat dinafikan lagi dalam pengembangan kepribadian secara keseluruhan. Jadi, wajarlah setiap pelajar harus diberi banyak peluang untuk meneroka lebih lagi minat dan kebolehan mereka. Kepentingan aktiviti kekurikulum tidak dapat dinafikan sama sekali. Sekian, terima kasih.